Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton Malaysia. Hari ini kembali menemui anda pada tarikh 10 November bersama saya dan juga Haziq. Hari ini 1 jam kami akan memberikan pelbagai rangkupan menarik khusus untuk anda penonton MHI. Ya, banyak cerita-cerita yang terjadi di Malaysia yang viral dan yang menyebabkan kehidupan seharian rakyat Malaysia berubah. Wow. Lagi-lagi kita nak bercerita mengenai kerosakan LRT laluan Kelana Jaya ke Ampang yang telah pun diarahkan ditutup. Tapi sebelum kita cerita pasal penutupan stesen LRT tersebut, apa kata kita share dulu kepada anda bagaimana keadaan cuaca di Malaysia hari ini 10 November, Kak Rina? Okey, ini kalau kita lihat cuacanya baik-baik sahaja di seluruh negara waktu pagi inilah. Sebab kadang-kadang kita nak mula ke tempat kerja ataupun kita ada aktiviti nak dilakukan di waktu pagi ini. Kami bawakan cuaca daripada Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan. Ini semua bandar-bandar besar ya, Haziq. Kangar, Petaling Jaya. Okey, kita tengok semuanya dalam keadaan cuaca yang baik kecuali di Senai, Johor. Kuantan pun. Di Kuantan, cuacanya mungkinlah sedikit hujan. Jadi, anda sememangnya perlu melakukan perencanaan yang baiklah kalau perlu ada aktiviti di luar atau nak ke mana-mana. Ini antara perkongsian musim ataupun cuaca ketika ini. Okey, jom kita share juga antara amaran ribut peti yang ada. Banyak amaran ribut peti yang terutamanya di utara ni. Ya, di Perlis, Kedah, di Johor pun, di Sarawak dan juga Sabah telah pun dikeluarkan amaran ribut peti pukul 9 pagi. Tadi, 10 November 2022. Jadi itulah di antara yang kita nak share kepada anda mengenai ramalan kaji cuaca hari ini. Jadi berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan. Anda nak pergi ke mana-mana tu, plan, rancang perjalanan anda. Lagi-lagi bagi anda yang pulang ke kerja hari ini, yang selalunya naik LRT. Okey. Jadi dia punya rutin tu kena berubah. Kena cari cara baru macam mana nak pergi ke kerja. Tapi apa yang bagusnya, rakyat Malaysia ni ramai yang offer untuk ambil dan juga hantar mereka ke tempat kerja. Yang mana sehaluan? Betul, saya setuju dan ini juga tidak terkecuali bagi mereka iaitu antara golongan ataupun tim media Prima Audio termasuk Bulletin FM, Hot FM yang turut sama memberikan perkhidmatan menghantar dan mengambil sesiapa sahaja yang mungkin pengguna-pengguna LRT ini yang tidak mempunyai kenderaan. Jadi bolehlah orang kata tu menggunakan perkhidmatan yang ada secara percuma. Yang mana orang kata pergi ke satu tempat tu kita pool sekali. Ini adalah satu inisiatif yang sangat baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bulletin FM dan juga Hot FM. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan Kokok ataupun Nur Rashikin Kamilin yang sekarang ni berada di stesen MRT Pasar Seni. Ya, kita nak lihat tinjauan yang dilakukan oleh Nur Rashikin sendiri. Bagaimana situasi keadaan ini? Mungkin kembali tenanglah kalau nak dibandingkan dengan hari pertamanya. Kalau Kokok dah bersedia, boleh kongsikan bersama kami. Silakan. Macam mana keadaan kat sana, Kokok, sekarang? Silakan. Sila, Kokok. Kita tak berapa dengar ni. Kokok, mungkin Kokok boleh rapatkan sikit mic tu, Kokok, sebab kita tak dapat berapa, tak berapa dengar sangat. Tak berapa jelas. Sekejap. Cuba cakap. Okey, tak apa. Kita cari cara macam mana nak kuatkan mic Kokok tu. Sebab kalau kita tengok keadaannya sekarang, tak huru-hara seperti semalam. Kan, hari pertama. Betul. Di mana LRT tersebut rosak. Kalau kira macam semalam tu ramai yang terjejas rutin harian. Sampai ada yang request dekat majikan untuk work from home. Boleh tak kalau seminggu yang rosak ni, kita nak kerja dari rumah? Ya. Tapi itu adalah satu perancangan yang bagus. Kalaulah majikan kata boleh kerja dari rumah dan itulah menyebabkan jalan sekarang ini tak berapa nak sesak. Sebab kalau kita lihat sebenarnya situasi keadaan jalan raya pun memang cukup sesak dah. Bayangkan jika tidak ada perkhidmatan LRT ini sudah tentu menambahkan lagi. Jadi situasi dari segi cara ataupun alternatifnya perlu kita fikirkan. Okey, nampaknya Nur Rashikin ataupun Kokok dah bersedia. Silakan. Ya, sekarang ni saya berada dekat LRT dan LRT Pasar Seni. LRT Pasar lupa kat mana tu?
Sorry, last pasal seni. Kariwan sekarang ni dia punya orang yang naik kelas agak macam teratur sikit lah. Sekarang ni dia macam dia punya peak hour dia daripada saya sembang dengan puan-puan tadi, pukul 6.30 sampai pukul 9.30. So sekarang ni kalau tengok kurang, dia orang dah naik bas lah. So kalau dapat tengok ada bas banyak-banyak dekat tepi ni. Sejak bas ni dia orang dah di channel kan untuk ke mana. Macam contoh kalau bas ni pergi ke arah Damansara. Ada bas depan tu mungkin ke Planet Jaya. So dia dah di standby kan. Okey, bas ni pergi mana, bas ni pergi mana. Okey. Ya. Syikin, Kokok, kalau boleh kongsikan, bas ini memang sentiasa ada ya? Betul. Bas untuk ini kegunaan sentiasa pengguna? ada. Betul. Sementara dalam masa seminggu ni kalau ikutkan, itu keadaan lebih baik lah. Okey, Kokok, kalau kita tengok semalam ada tular gambar ramai-ramai orang berebut nak naik ke bas. Ada orang kata, kita kembali ke zaman 90-an, 80-an. Ramai orang yang nak naik ke bas berebut-rebut. Jadi, adakah situasi tu Kokok dapat lihat pagi ni? Situasi saya tidak dapat lihat pagi ni. Sampai tadi memang agak semua dia perjalanan diorang. Okey. Mungkin dah dipermudahkan. So, tapi memang ada polis bantuan kat tepi-tepi ni untuk memudahkan urusan mereka yang nak menaiki bas pagi ni. Okey. Selain daripada bas perantara yang ada di situ, ada tak kalau Kokok lihat sendiri mungkin individu-individu yang sememangnya menawarkan perkhidmatan mereka menggunakan kenderaan masing-masing? Sebab kita juga difahamkan tim Bulletin FM, Hot FM turut serta memberikan perkhidmatan. Ada tak kalau Kokok sendiri melalui pemerhatian Kokok nampaklah sesiapa yang menawarkan perkhidmatan secara sendirian? Okey, kalau ikut daripada pemerhatian saya, setakat ni saya tidak melihat lagi. Okey, tak nampak lah. Ada juga baca kat Twitter, ada orang yang nak tumpang couple-couple kan. Tapi setakat ni saya tak nampak lagi. Yes, tapi itulah dia antara update yang kita boleh dapat daripada Kokok yang lupa dia di stesen mana. Kokok di stesen mana tadi? Sorry, dekat pasal seni tadi saya terus Betul. terus ke sini. Di pasal seni. Kokok, thank you Kokok di atas update pagi ni. Alright. Jaga diri. Itu sedikit perkongsian yang kami bawakanlah. Kalau anda berada di stesen Pasar Seni, jangan risau. Nampak bas perantara tu banyak. Dan saya pasti juga di lokasi-lokasi yang lain juga turut ada pengangkutan-pengangkutan secara percuma ni untuk memudahkan perjalanan anda. Ya, saya rasa tenang sikit bila tengok ramai rakyat Malaysia yang dah kembali boleh dapat pergi ke tempat kerja dengan selamat, dengan teratur dan lancar. Ramai juga yang telah pun offer servis untuk hantar secara percuma. Ada yang tweet kata, saya tak perlukan duit, saya dah kaya. Ikut je saya pergi, saya hantar. Isnin sampai Jumaat boleh hantar. Tapi itu adalah satu inisiatif yang sangat bagus yang kita harus puji rakyat Malaysia. Itulah rakyat Malaysia yang kalau ada apa-apa masalah berlaku, semua rakyat Malaysia bersatu. Baiklah, itu kisah tentang situasi yang berlaku dan perkongsian kami di Pasar Seni. Ini lagi satu kisah istimewa. Seorang anak yang saya percaya boleh menjadi inspirasi untuk semua. Apatah lagi bila melihat kesungguhannya untuk menyambung pengajian di peringkat PhD biarpun mengalami masalah autisma. Ya, kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai perkara ini, jom kita saksikan VT ini. Silakan. Melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat tertinggi untuk bergelar Doktor Falsafah bukanlah mudah. Apatah lagi jika individu itu adalah seorang autistik. Namun tiada yang mustahil bagi Nur Arif Jasmine, 30 tahun. Keistimewaan dirinya itu dijadikan azam untuk menggenggam bara api sehingga menjadi abu menuju ke Menara Gading. Dia yang bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah suatu hari nanti, kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Bersama ahli keluarga yang sentiasa mendorong minatnya dalam pendidikan, anak ketujuh daripada 8 adik-beradik ini sudah didedahkan dengan ilmu agama sejak kecil lagi. Biarpun terpaksa berjauhan dengan keluarga, dia sentiasa didampingi insan hebat yang juga merupakan seorang pensyarah dalam merangka pelbagai inisiatif yang dikhususkan buat Nur Arif demi menjalani proses pengajian dengan baik. Permainan seperti karakter aksi, tanah liat dan helikopter antara hobi kegemarannya yang mampu memecah kesunyian tatkala diselubungi kesedihan.
Dia juga insan biasa. Sikap percaya diri pasti menyumbang tuah buat dirinya yang sentiasa berusaha menggapai cita-cita. Tidak cukup dengan perkongsian kami itu tadi. Kami bawakan secara langsung terus di studio MHI pagi ini untuk kita bersama-sama berkongsi kisah inspirasi. Tak lain tak bukan, ini dia Nur Arif Jasmine, pelajar PhD Quran dan Sunnah dari IIUM. Assalamualaikum Arif, apa khabar? Waalaikumsalam, ya sihat. Sihat. Alhamdulillah. Hari ni Arif bawa Power Rangers datang. Kan? Arif sebenarnya suka Power Rangers. Betul. Kalau kita tengoklah video-video dia, gambar dia, banyak yang ditunjukkan tu adalah minat dia kepada Power Rangers. Betul. Nanti kita tanya kenapa Arif minat Power Rangers. Tapi yang bersama dengan kita lagi sebenarnya adalah Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin, iaitu Ketua Unit Perkhidmatan Kelainan Upaya Pejabat Timbalan Rektor IIUM. Assalamualaikum Prof. Dan kita bersama dengan Puan Khairia Abdul Razak, Klinik Psikologi dan Kaunselor Pusat Perkhidmatan Kaunseling dan Kerjaya IIUM. Assalamualaikum. Selamat datang Puan. Okey, jadi sebelum kita bercerita mengenai Arif, macam mana Arif punya pelajaran di IIUM, mungkin kita nak tanya Arif dulu. Arif, macam mana Arif orang kata terfikir kan untuk belajar sampai ke tahap PhD? Arif memang dari awal memang rancang nak belajar sampai PhD ke? Tak, awalnya nak jadi Power Rangers. Oh, nak jadi Power Rangers? Macam mana tu? Ya, tapi dia kata tak boleh. Oh, tak boleh. Oh, dia kata tak boleh. Sebab kita tak ada baju-baju macam ni. Ada nak jadi Power Rangers colour apa? Merah, hitam. Ini. Warna merah. Merah. Kenapa tak bagi? Kenapa dia tak bagi? Dia kata apa? Dia kata Power Rangers tu tipu. Power Rangers tu permainan kan. Tapi kita nak tahu, kabarnya Arif ni adalah pelajar dalam bidang Quran dan Sunnah. Boleh cerita tak sikit bagaimana pembelajaran di universiti berkaitan dengan kos yang Arif ambil ni? Seronok tak belajar? Ya, seronok. Apa yang Arif belajar? Apa yang seronoknya tu? Seronok sebab pensyarah pensyarah tu baiklah. Banyak tolong Arif? Ya, suka belajar subjek hadis tu. Belajar tentang nak semak sumber status hadis. Sebab ramai orang selalu sebarkan hadis palsu. Betul. Dalam bidang Quran dan Sunnah, belajar hadis, belajar untuk mengkaji dan menyemak hadis. Okey. Arif senang untuk menghafal hadis. Senang nak hafal. Senang. Ada tips tak? Arif buat apa selalu nak hafal? Cara Arif hafal? Saya tengok je. Tengok. Wah, itu orang kata kelebihan. Istimewa. Kelebihan. Betul. Sebab kalau kita tengok anak-anak autism, ramai yang ada kelebihannya tersendiri. Betul. Ada yang sangat laju dengan nombor. Ada yang sangat hebat menghafal kan. Jadi kita nak tanya dengan Prof mengenai penerimaan Arif di IIUM. Bagaimana dari awal tu discover Arif untuk menyokong Arif di IIUM sendiri? Arif ni sangat special sebab kami discover Arif masa dia tahun ketiga. Sebab dia sangat beruntung sebab pada awal-awal tu sahabat-sahabat dia, roommate dia sangat-sangat baik dan sangat supportive. Kalau dia tak pernah dapat pergi ke kelas, mereka membawa dia pergi ke kelas. Mereka jaga dia di kolej kediaman, jaga dengan baik, bagi sokongan, main dengan dia dan sebagainya. Seolah-olah mereka tahu yang dia ni autism. Padahal kita tak ada intervene lagi masa tu. Tapi bila dah tahun ketiga, sahabat-sahabat tu dah graduate. Jadi dia dah kehilangan sahabat-sahabat karib. Tapi Arif sangat pandai sebab dia cari siapa, mana dia boleh dapat support. Jadi dia buat homework, dia tengok support system di UIA, ada unit counselling, dia check kaunselor mana yang dia nak jumpa. Jadi dia pilih Khairia sebab dia tahu Khairia is a clinical psychologist. Jadi bila dia jumpa Khairia pun discover dia and minta dia jumpa pergi ke DSU lah, ke unit perkhidmatan OKU kan. Jadi bila dia datang first time tu sebenarnya dia tak jumpa nak mencari lokasi untuk peperiksaan akhir tahun.
Okey. Tak jumpa. Jadi dia datang ke office kami dan kami bantulah bawa dia pergi ke lokasi tersebut lah, ke venue tersebut kan. Jadi di situlah permulaannya di mana kita bertemu Arif dan kita kenal pastilah apa kesukaran-kesukaran yang Arif alami kan, dari segi pembelajaran, dari segi mencari kelas ya. Pada asalnya lecturer semua tak tahu ya sebab yang Arif autism. Jadi bila dia tak jumpa kelas kan, dia lambat datang ke kelas. Of course lah lecturer marah kan. Tapi sebab mereka tak tahu. Tapi bila kita sudah bagi information, kita dah bagi penerangan, lecturer sangat terbuka ya untuk menerima dan menyokong Arif lah. Alhamdulillah. Bila Prof menyentuh tadi dalam situasi rakan-rakan ataupun sahabatnya yang selalu membantu ini sudah pun tamat pengajian, Arif mencari sendiri pertolongan dan terus mendapatkan perkhidmatan daripada Puan Khairah sendiri. Permulaan perjumpaan itu bagaimana melihat Arif yang sebenarnya Arif sentiasa dekat dengan Puan Khairah ni sehingga dipanggil kakak. Mungkin boleh cerita sikit. Kakak ni. Okey, sebenarnya mula-mula dia datang, dia memang cerita dia selalu sesat pergi kelas. Lepas tu dia kata kawan dia tak ada dah grad. So kita macam tengok cara dia kan dari segi physical punya appearance kan. Dia cakap dengan kita memang tak pandang mata. So kita nampak dia macam dia ni bukan bukan budak yang normal. Dari segi intelligent, dari segi IQ dia memang sebenarnya above daripada budak-budak lain. Tapi dari segi dia punya living skill. Living skill. Lepas tu dia cerita dia sebenarnya masa dia jumpa saya tu, dia mengajar ada orang tua dekat luar mengaji. Dia mengajar. Tapi dia pergi ke rumah orang tu, dia tengok tombol pintu orang tu lain. Macam ialah rumah orang tu macam rumah besar, rumah orang kaya lah katanya. Kan, so dia kata pintu dia tombol lain. So dia tenung je tombol tu. So dia kata macam saya tak tahu nak buka macam mana. So dekat situ saya discover benda ni tak normal untuk orang lain kan, maksudnya untuk budak-budak yang lain. So dari situ saya buat assessment lah. Saya syak dia ada autism. So saya buat assessment and then saya terus referkan dia kepada hospital untuk formal diagnosis. Lepas tu terus dapatlah diagnosis autism. Tapi bila kita tengok pelajarannya sehingga ke peringkat PhD, itu adalah satu keistimewaan dan hebat sebenarnya. Arif tahu tak Arif hebat? Tak tahu. Ini kita bagi tahu ni Arif hebat. Arif lagi hebat daripada Power Rangers. Ya, tak perlu jadi Power Rangers pun Arif. Arif dah power. Kabarnya Arif bercita-cita nak jadi pensyarah kan? Apa yang buatkan Arif nak jadi pensyarah ni? Sebab apa? Suka mengajar? Arif nak ajar orang. Arif pandai mengajar kan? Ya. Ke kakak ni suruh? Tak, nak ajar. Nak ajar. Nak ajar apa? Sunnah, hadis. Nak ajar hadis. Nak ajar hadis. Ya, betul. Apa yang dia belajar dia nak ajar kepada orang lain. Memberi dan berkongsi ilmu. Kalau kita lihat pada awalnya mungkin Prof mungkin ada perasaan tidak yakin untuk menerima dan juga memberi peluang kepada Arif. Jadi bagaimana perkara itu boleh berubah dan jadilah Arif yang sekarang? Sebab bukan mudah kan nak mengambil seorang anak istimewa menyambung pengajian dalam PhD. Kami yakin dengan keupayaannya dari segi akademik. Cuma bila di bidang PhD tu, seseorang tu perlu terbuka untuk menerima komen dan kritikan dari segi akademik dan sebagainya. Ketika dia di peringkat undergraduate dan juga mungkin di peringkat master juga, dia tak berapa nak boleh menerima kritikan. Ketika itu kami berdua rasa macam mungkin tak berapa sesuai lah nak ambil PhD kan, sebab PhD kita tahu kan bila kita present orang akan komen dan critical komen dan sebagainya kan. Tapi kalau ketika itu dia belum boleh menerima lah sebab dia akan mengganggu emosi sampai dia trigger meltdown dan sebagainya lah tetapi over time I think consultation dengan Khairiyah dapat membantu. Saya dapati dia boleh mengawal emosi dia bila dia mula mengatakan kita perlu gembira, kita perlu cari kegembiraan sendiri. Tak kisahlah apa orang cakap, dia mula menerima
komen-komen kan mula terbuka lah. Dari segi penulisan dia kita boleh ibu tanya bagi tahu apa yang bagaimana nak betulkan ke apa kan dia dah mula boleh menerima. Jadi di situ saya kata ni dah boleh sedia ni rasanya. Insya-Allah kan. Itulah perancangan Allah tu sangat-sangat bertepatan dengan waktu dia. Bila dah habis master, dia nak masa muka PhD, dia juga berubah dan menjadi lebih matang dan boleh menerima lebih terbuka untuk menjadi seorang pelajar PhD. Puan Karya sendiri melihatkan dari segi transisi perubahannya, dari segi kematangan kata Prof tadi, bagaimana mungkin Arif ini boleh kita anggap sebagai satu inspirasi lah kan kepada mereka di luar sana yang mungkin sama juga seperti Arif ini, melihatkan kepada transisi itu bagaimana? Okey, yang paling penting, siapa-siapa di luar sana yang mungkin ada anak autism, kalau kita tengok Arif sebagai inspirasi, ketahuilah Arif telah melalui pelbagai cabaran dan dia sendiri pun ada inisiatif mencari pertolongan dan support system. Di UIA, alhamdulillah ada support system daripada DSU sendiri dan juga sebenarnya saya boleh nampak dia sebab dia regularly datang untuk session. So itu sangat-sangat membantu. Saya boleh nampak daripada seorang yang selalu meltdown, yang ada emosi terganggu bila sesuatu benda tak mengikut cara dia. Sekarang ni saya dan ada seorang lagi kaunselor yang team up dengan saya. Kita boleh nampak yang kita kata Arif dah matang. Dia cakap pun kadang-kadang dia cakap dengan kita rasa macam Arif dah, kita boleh nampak improvement dia tu dari segi komunikasi, dari segi bersosial. So kita sekarang ni kepada ibu-ibu, ibu bapa di luar, tolonglah hantar terapi awal kepada anak-anak autism ni. Sebaiknya daripada di kanak-kanak. Kita dah discover tu kena hantar terapi. So sebenarnya keadaan dia boleh improve. Dia mungkin tak dapat orang kata sembuh, tapi boleh di-improve. Jadi kita boleh nampaklah Arif macam mana sampai tahap sekarang ni PhD. Keupayaannya meningkat. Ya, betul, keupayaan meningkat. Wow, hebat. Even kita sendiri pun mungkin tak dapat nak belajar sehingga ke peringkat PhD. Dan ada macam-macam kekangan. Tapi untuk Arif, perkara ini adalah satu cabaran dan beliau hadapnya dengan hebat. Betul. Kan dapat belajar PhD dalam Quran dan juga Sunnah tadi. Awak kira apa tu Arif? Dalam ada 6 soalan. 6 soalan. Yang kami tanyakan. Ya. Okey. Semalam Prof hantar 6 soalan tapi hari ni cuma 2 soalan. Ni Tak dia sempat punya nak kena borak dengan kakak dengan ibu panggil Dia ibu. tengah menunggu soalannya. tak, dia memang karakter dia rigid. Dia kalau kita dah susun structure, dia kena follow. Itu Tapi soalan itu Arif adalah sebagai panduan. Kita bergantung kepada situasi. Boleh? Boleh? Arif boleh share tak antara hadis-hadis yang mungkin Arif ingat? Favorite hadis? Kesukaan Arif? Lagi hadis dia Hadis apa? yang semalam cerita tu. Hadis-hadis. Yang tentang orang buta, orang jamu. Tapi minat kaji hadis tentang bagaimana Rasulullah menyantuni OKU je. Okey. Seperti kisah-kisah Rasulullah melantik Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang cacat penglihatan menjadi muazzin, menjadi Bilal di Madinah. Dan kadang-kadang nanti jadi imam. Dan Rasulullah juga bukan kepada OKU penglihatan tapi kepada sahabat Amr Ibn Jamuh yang tempang Rasulullah waktu melihat mayat yang Amr Ibn Jamuh yang tempang dekat perang Uhud. Dia kata aku melihat Amr Ibn Jamuh berjalan dengan kakinya yang sihat di syurga. Okey. Itu antara hadis kegemaran Arif lah. Ya, nanti bila banyak kaji hadis tentang orang kurang upaya, bolehlah ikut cara Rasulullah macam mana nak bantu mereka. Sebab ramai orang kurang upaya yang lebih memerlukan pertolongan seperti fizikal, penglihatan dan pendengaran. Betul, setuju. Tapi setiap OKU tu ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi boleh saling membantu mengikut kemampuan. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum."
maka bertakwalah kamu kepada Allah mengikut sedaya upayamu. Kalau orang buta tu, kalau orang autism tu boleh melihat, orang buta tak melihat, bolehlah bawa orang buta tu pimpin jalan. Tapi orang fizik, ataupun orang autism bantu orang yang fizikal, orang fizikal angkat barang ke, sebab orang fizikal tu tangan tak kuat, atau tak ada kaki ke, tapi orang OKU fizikal boleh bantu orang OKU autism untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang luar. Baik. Walaupun OKU, tapi kena saling membantu. Tapi tak boleh buat, tak boleh jadikan OKU tu alasan untuk jadi lemah. Semua orang tu ada kekuatan tersendiri. Carilah kekuatan, tapi jangan fikirkan kelemahan. Tapi kekuatan tu jangan, kekuatan tu ikut kemampuan, tapi jangan paksa. Kalau fizikal tak boleh jalan, jangan paksa berjalan. Arif dah ajar satu ilmu Haziq, kepada ajar kita. Kak Rina dan semua ramai rakyat Malaysia sekarang yang sedang menonton MSI. Arif dah jadi pensyarah. Arif jadi pensyarah. Tahniah Arif, dan kami mengharapkan Arif juga dapat menamatkan pengajian dalam PhD ini. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih juga kepada Puan Hariah dan juga Prof bersama kita hari ini. Dan dalam apa yang kita berkongsi hari ini untuk memberi inspirasi bukan saja kepada diri kita, tetapi kepada anda yang menonton juga, melihatkan keupayaan dan kehebatan Arif ini. Tidak ada alasan untuk kita juga mencipta kejayaan. Ini adalah satu pengajaran juga. Mungkin ada ibu bapa di luar sana yang ada anak yang menghidap autism. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah lelah. Jangan pernah rasa penat dengan mereka, sebab inilah satu contoh kejayaan daripada seorang anak autism sampai ke peringkat PhD. Tahniah Arif. Tahniah. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Arif, boleh tak Haziq nak satu oranges? Tak bagi. Berat hati ya nak bagi. Baik, kita nak berehat sekejap. Selepas ini, media sosial menjelang PRU ini, bagaimana mungkin dari segi perang media sosial? Betul. Ramai yang gunakan media sosial untuk berlawan dan strategi mereka menggunakan media sosial. Kita akan borak lebih panjang kejap lagi di MSI. Terima kasih Arif. Thank you. Ya, PRU hampir tiba. 19 November 2022 adalah hari untuk kita mengundi. Dan sebelum mengundi, kita ada kempen. Dan kempen ni, di tahun 2022, ramai yang menggunakan media sosial di Instagram, Facebook, TikTok, di Twitter untuk memberikan manifesto, untuk bercakap mengenai strategi mereka. Baik, hari ini kita sebenarnya nak mengupas bagaimana peranan media sosial ini dalam perang PRU 15. Kita melihatkan kepada perubahan yang berlaku daripada PRU 13 sebenarnya dah bermula. Tapi ini mungkin lebih hangat, lebih panas. Sebelum kita nak bawakan bicara lebih lanjut bersama dengan tetamu istimewa kami nak kongsikan dulu paparan ini. Jom kita saksikan. Media sosial merupakan saluran yang menjadi tumpuan dalam menerima dan menyalurkan maklumat. Secara tidak langsung, pilihan raya umum ke-15 kali ini memanfaatkan segala platform digital dan media sosial sebagai pentas untuk kempen. Calon dan parti politik yang bertanding pada pilihan raya memantapkan strategi kempen secara dalam talian kerana dengan kepantasan maklumat di media sosial, hanya dengan satu perkongsian berjuta warga internet boleh melihatnya. Tidak kira apa sahaja yang dikongsi, informasi, gambar atau video, mereka yang berada di hujung dunia pun boleh mendapat maklumat yang sama. Terutama anak muda yang bergantung sepenuhnya dengan gadget untuk mendapatkan bahan. Mereka berkempen bukan sahaja di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube, tetapi di platform TikTok yang paling popular. Kini TikTok antara yang menjadi tumpuan ketika pilihan raya sehinggakan undi dipermainkan dengan filter seperti ini. Pertahankan kepimpinan ulama, keyakinan akan kekal terpasak. Yang pasti hanyalah untuk suka-suka sebab undi itu kan rahsia.
Selain filter untuk mengundi, para penyokong juga tidak kurang hebatnya dengan merakam setiap momen berkempen demi meraih perhatian warga internet. Pertahankan kepimpinan ulama, keyakinan akan kekal terpasak. Pertahankan kestabilan negeri, semangat. Dalam pada seronok, haruslah beringat agar berkempen dalam keadaan yang telus dan sihat. Peringatan buat semua yang menyebarkan berita palsu. Dalam kempen, pihak MCMC boleh mengambil tindakan undang-undang atas kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Baik, itu serba sedikit laporan berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini. Terus bersama dengan tetamu istimewa kita. Wah, laju betul kan? Sampai tersasul. Saudara Muhammad Anas Misbahuddin, perunding keselamatan cyber. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Azrina? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Yang pastinya kita ni pun nak berperang jugalah hari ini bila bercerita tentang peranan media sosial ni sebagai membuka perbincangan. Pastinya saudara Anas boleh kongsikan terlebih dahululah. Kita melihat ia menjadi medium utama ketika ini, memandangkan 3.8 juta pengundi muda bahkan menjalankan tanggungjawab mereka, dan mereka ini adalah generasi-generasi yang boleh dikatakan lahir sewaktu letusan teknologi maklumat. Semuanya di hujung jari. Peranan media sosial untuk PRU kali ini. Okey. So, terima kasih Hazrina. Pertamanya kalau kita lihat pengguna, kita bercakap tentang pengguna media sosial pertama, iaitu terdapat 28 juta pengguna media sosial di Malaysia. Betul. Ya? Dan 80% mewakili 80% penduduk Malaysia. Dan juga kalau kita lihat purata sehari pengguna kita lah, mungkin kita dan juga yang lain-lain kat sana, pengguna media sosial mengambil masa 8 jam sehari untuk melayari ataupun menggunakan media sosial. Ya. Dan Malaysia adalah negara keempat tertinggi di dunia, atau mungkin netizen lah yang berada di warga-net. Dan ini sudah pastilah kalau kita lihat dia memberi makna bahawa ramai berada di dalam media sosial. Ya? Tetapi kita juga perlu faham bahawa sistem di Malaysia ini agak berbeza. Ya? Kalau sebagai contoh, ahli politik itu mempunyai 1 juta followers. Tapi tidak semestinya 100 juta itu berada di kawasan mereka. Tidak sebagai contoh di Parlimen Paya Besar sebagai contoh. Tidak semua 1 juta followers itu berada di Parlimen Paya Besar. Tetapi banyak ahli-ahli politik ataupun parti-parti politik mengambil kesempatan untuk bermain isu-isu nasional di media sosial. Tapi yang perlu kita tahu, kita tahu sebenarnya adalah banyak platform yang ada sekarang ni kita boleh search melalui locality. Itu kita boleh buat, kita boleh targeted lah orang kan. Kalau kita nak advertise dan sebagainya, kita boleh buat melalui targeted. Jadi kita perlu tahu bahawa platform ini adalah pilihan raya adalah biasanya orang akan sebut sebagai peperangan persepsi dan harapan kepada semua rakyat Malaysia. Kita vote untuk kita dapatkan harapan. Tetapi bila kita orang kata berperang di dalam, macam saya sebut tadi, berperang di dalam media sosial, paling pentingnya adalah kita kena tahulah kan peperangan itu adalah mewakili siapa dan apa yang perlu kita targeted, dan kita tahu apa isu yang dibahaskan. PRU ni bukan setakat perang konten social media, tapi perang sebarkan berita palsu juga. Kan, kalau tengok dekat social media sekarang ni banyak berita-berita yang keluar, tapi macam mana untuk kita detect, untuk kita tahu, nak cari itu berita palsu atau berita sahih? Ini bagus, Saudara Aziz. Sebenarnya kalau kita lihat pilihan raya kempen ambil masa 2 minggu saja. Sangat pendek. Betul. Dan kalau kita nak ambil masa untuk validate information tu mungkin ambil masa. Dan itu saya sebut tadi, dia peperangan persepsi. So kalau kita sebagai contoh kita lepaskan bom lah kan. Kalau terbakar satu kawasan tu, belum tentu kita boleh ambil masa untuk padamkan dan kita cerita yang perkara yang benar. Yang pertama kita perlu responsif lah kan. Kita perlu responsif terhadap apa isu dan juga persoalan yang ditanyakan ataupun tuduhan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi aspek media sosial bukan dekat Malaysia saja, Saudara Aziz. Kalau kita lihat dekat US sendiri, Joe Biden pun boleh sebut pada zaman COVID-19, dia sebut kalau kita terus sebarkan fake news ini, kita membunuh lebih ramai orang. Bukan hanya di Malaysia tetapi di US. Jadi itu yang perlu kita lihat bahawa adalah di Malaysia ini banyak persepsi yang mungkin kita, tapi kita perlu tahu bahawa yang mana yang patutnya kita take as fact ataupun fake. Itu saya selalu sebutlah dalam mana-mana pun adalah fact or fake. Sebab kalau kita tak sempat validate, kita perlu validate, dan seperti biasalah Islam mengajar kita untuk tabayun, kita tengok dulu baru kita pastikan. Dan antara politik ni kita kena tahulah ada orang tuduhan dan sebagainya, kita perlu pastikan ia adalah betul, buat semakan.
Kalau betul kita percaya, kalau tidak kita siasat dahulu. Tak pasti jangan kongsi lah. Betul. Tapi dari segi apa yang dikongsikan itu juga, pertamanya mungkin boleh menjadi faedah kepada pengundi-pengundi untuk mereka menentukan siapa calon pilihan mereka. Tetapi ia juga boleh menjadi kerisauan dan kebimbangan kalau apa yang dilihat itu mudah mempengaruhi keputusan mereka. Dalam situasi pengundi digital ini, di arena antarabangsa sudah kita lihat biasa. Tetapi kalau sudut di negara kita sendiri, ia lebih kepada perbahasan politik dalam kalangan netizen. Bagaimana pandangan saudara Anas? Ini pun satu lagi yang kalau kita tengok, setengah orang dia tak baca post tu, dia suka baca komen. Sebab macam-macam perbahasan. Sebenarnya saya rasa ini ialah dia ada kebaikan dan juga keburukan, kerana kita boleh pandang daripada sudut aspek dan berbeza dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dari aspek orang kata etika menggunakan itu, ada perkataan-perkataan yang tidak baik digunakan, tidak intelektual, itu adalah satu masalah yang saya lihat semakin berleluasa. Tetapi bagi saya, kalau kita let's look into a positive way lah, kan, macam mana kita boleh tahu. Sebab kadang-kadang kita kait dengan fake news tadi, ada satu news yang kita nampak macam mungkin betul, mungkin salah, tetapi dekat bawah tu kita attach kan, sebenarnya ni salah sebab ini berdasarkan sumber ini dan sebagainya. So kita boleh tahu bahawa ini adalah post yang mungkin satu tuduhan ataupun mungkin satu perkara yang betul yang sepatutnya kita terima. Itu yang kita sebut. Tetapi perlu beretika lah, sebab saya selalu sebut kalau kita bercakap tentang cyber security, bercakap tentang IT ni, kita selalu bercakap tentang people process technology lah. Kalau kita ada teknologi, kalau kita sebut algoritma untuk membaca kita punya behavior dan sebagainya, ada di luar sana. Trend, bagaimana trend sebenarnya, kita boleh baca trend pengundian berdasarkan apa yang kita vote, apa yang kita like dan sebagainya. Ini memang ada sebenarnya. Sebab tu kita boleh dapatkan data dekat mana parti mana yang sedang mendahului, parti mana yang masih belum mendahului. Itu kita lihat. Tapi etika people is very important lah. Macam mana kita gunakan platform itu dan kita reflect respons kepada isu itu. Okey, etika satu. Tapi pengaruh, kan? Adakah dengan social media tahun ini dapat mengubah persepsi dan juga siapa yang ingin diundi sewaktu PRU nanti, dengan kempen di dalam social media, dengan video-video yang kalau kita tengok tadi kan, apa orang kata main filter, siapa yang kita akan undi. So adakah dengan itu dapat mempengaruhi keputusan PRU kali ini? Sudah pasti dia boleh mempengaruhi. Sebab kalau kita lihat macam saya sebut tadi, macam Hazrina pun sebut tadi, 7.8 juta pengundi baru, first time voters. Dan mereka ni Gen Z lah saya sebut, ataupun Gen lagi selepas Z kan. Dan juga 3.8 juta adalah pengundi umur 18 tahun. Itu banyak. Jadi bagaimana kalau Saudara Haziq sebut tadi, bagaimana kita nak tahu bahawa ia adalah boleh mempengaruhi? Sudah pasti boleh mempengaruhi. Apa-apa post, apa-apa kempen dan sebagainya, whether kita pergi turun membantu rakyat dan sebagainya, kita sebar kepada kebaikan, even manifesto. Bagaimana manifesto itu disebar? Adakah sekarang saya rasa orang muda lihat pada konten, itu yang pertama, tetapi dari segi infografik dia, adakah kita bercakap tentang infografik cantik? Bukan, kita tak bercakap cantik sajalah, kita bercakap how detail it goes, berapa perancangan yang dibuat untuk memastikan orang kata dia tercapailah berdasarkan apa yang dijanjikan. Sebab kalau pengaruh, sudah pasti kalau kita tengok tokoh-tokoh yang ada banyak followers, mereka boleh mempengaruhi di peringkat nasional, saya tidak nafikan. Tetapi yang saya sebut tadi, di peringkat parlimen, calon-calon ini perlu turun, tetap bagi tahu dan pastikan mereka kena mengundi. Tradisional kena ada. Tradisional tetap turun padang lah orang kata. Tapi kalau kita melihatkan daripada situasi media sosial yang digunakan sebagai instrumen PRU ini, bagaimana melihatkan keberkesanannya dan bagaimana ianya boleh memberikan satu media, bukan saja kita melihat perang secara memberikan satu maklumat yang penting kepada penggunanya, tetapi juga kita sendiri boleh menilai, menimbang tara yang baik dan juga yang buruk. Betul. So kalau kita lihat dari segi aspek manifesto dan juga apa-apa yang disebut berkaitan dengan kempen dan apa yang nak dibuat dan sebagainya, kita punya vision sebagai masa depan, ini yang kita lihat, kita boleh timbang tara dari segi aspek benar dan salah. Sebab sekarang ni saya rasa dia sedikit sebanyak membantu. Mungkin zaman dahulu kalau kita melemparkan tuduhan, mungkin kita ambil masa untuk kita respon terhadap apa-apa yang disebut. Tetapi sekarang saya rasa sekejap. Hari ini kita cakap, hari ini parti lawan akan balas. Hari ini parti ni bercakap, parti lawan balas. Dan kita boleh menimbang tara dari aspek saya melihat macam inilah. Saya boleh kategorikan saya sebagai anak muda dan pengundi anak muda. Saya pentingkan kematangan dan bagaimana pemimpin ini akan bawa negara kita ke hadapan.
kita tak nak main persepsi. We don't want to play persepsi anymore. Kita nak tahu pemimpin mana yang boleh bawa negara ke hadapan dan boleh membantu rakyat. Itu yang paling penting. Dan timbang tarik ini yang saya sebut tadi lah, media platform ini membantu kita, bagi saya at least. Kita lihat bahawa kalau ada satu tuduhan yang dibuat ataupun janji ini yang dibuat, janji kedua. Sebagai contoh sekarang, sustainability berkaitan dengan environmental. Kalau kita ada buat statistik, kita lihat bagaimana sebenarnya parti-parti politik ini sudah start. Sebab apa? Anak muda tetap bercakap tentang sustainability, orang tetap bercakap alam sekitar dan mereka mula menjadi. Jadi kita boleh compare melalui media sosial. Pros and cons lah. Dalam setiap apa perkara yang terjadi, dia akan ada kebaikan, ada juga keburukan. Jadi pandai-pandailah. Seperti yang dikatakan oleh saudara Anas tadi, timbang tara. Dan juga kena ada etika dalam apa-apa saja penggunaan. Perlu ada kematangan. Setiap apa yang dilihat di dalam media sosial itu, kita sendiri boleh menilainya, kita tentukan dan kita boleh membuat keputusan. Betul, saya tambah sikit yang bersama dengan kon tadi. Sebenarnya ada teknologi yang kita sebut tentang AI, machine learning, data mining dan sebagainya. Sebenarnya di belakang, di back end of the platform yang kita gunakan, kita sedang diperhatikan dan juga dianalisis lah. So kita tahu apa kita punya behavior, apa yang kita buat dan sebagainya. Jangan kita anggap kita post sesuka hati kita tak ada apa-apa, tak ada orang yang perhatikan dan juga maklum balas apa yang kita buat lah. Itulah saya sebut, orang sangat penting. Macam mana kita respon, kita perlu bertanggungjawab lah dengan apa yang kita buat. Berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Okey, jadi itu dia. Sedikit sebanyak, kalau ikutkan banyak perkara yang kita nak tanya, nak borak dengan Encik Anas. Tapi masa tidak mengizinkan. Jadi tak apa, kita kalau ada jodoh kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Anas Misbahuddin, Perunding Keselamatan Cyber untuk topik perang PRU di media sosial hari ini. Kita nak bawakan banyak lagi perkongsian. Kita nak berehat seketika semuanya di MHI. Terima kasih Encik Anas. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa secara rasminya telah mengubah perlawanan pembukaan Piala Dunia yang bakal berlangsung di Qatar sehari lebih awal, iaitu pada 20 November ini. Penganjur atau Masyarakat Bola Sepak terkemuka ini telah membelanjakan lebih $200 bilion Amerika untuk persiapan acara gemilang itu. Kesemua 8 stadium yang menjadi gelanggang pertaruhan sudah bersedia untuk digunakan. Jarak antara kompleks stadium itu berada dalam lingkungan 55 km dari pusat bandar Doha dan dihubungi dengan kemudahan sistem pengangkutan awam. Menariknya, setiap stadium menggunakan kuasa panel solar yang dilengkapi dengan sistem penghawa dingin di kawasan terbuka dan tertutup. Paling istimewa, Stadium Al-Bayt di Al-Khor, stadium utama dengan kemudahan bumbung yang boleh dibuka dan ditutup. Selain itu, stadium mampu memuatkan kapasiti seramai 60,000 penonton ketika Piala Dunia berlangsung nanti. Kumpulan K-pop NCT 127 terpaksa menamatkan konsert pertama mereka di Indonesia lebih awal apabila berlakunya rempuhan yang menyebabkan 30 peminat pingsan. Menurut jurucakap polis Endra Zulpan, konsert itu terpaksa dihentikan apabila peminat mula bergerak ke hadapan untuk menghampiri pentas. Suasana kecoh ini berpunca apabila ahli kumpulan ini mula mengedarkan cendera hati kepada peminatnya sehingga menyebabkan pagar penghadang runtuh. Namun konsert NCT 127 dibenarkan pada hari keduanya apabila larangan pengedaran cendera hati kepada peminat dilarang dan langkah keselamatan yang lebih ketat turut diambil. Fenomena gerhana bulan penuh berlaku apabila cakera bulan melalui paksi bayang umbra bumi berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Pada 8 November, gerhana bulan terlihat penuh dari pantai timur Australia dan fenomena ini dapat dilihat apabila cahaya bulan memantul di lautan Pasifik. Namun momen menakjubkan itu hanya dapat disaksikan selama 20 minit sahaja. Keajaiban semula jadi yang dikenali sebagai Super Red Moon ini berjaya menarik perhatian orang ramai seantero dunia kerana keunikan warna purnama yang jarang dilihat. Kenya mengalami kemarau paling buruk dalam sejarah 40 tahun negara Afrika ini. Kemarau ini telah menyebabkan lebih 205 ekor gajah mati. Kemarau yang berpanjangan di Kenya ini telah mengakibatkan sungai kering, padang rumput mengecut dan haiwan mati di rizab haiwan liar ini.
Sementara itu di Kenya Utara, musim monsun negara turut terjejas akibat perubahan cuaca ketara ini. Justeru habitat haiwan liar Samburu ini mengalami kemarau panjang dan gelombang habanya melampau sehingga menjejaskan haiwan mammal gergasi seperti gajah. Kesan daripada kemarau ini juga memberi impak negatif kepada industri pelancongan Kenya sekaligus menjejaskan berjuta-juta pelancong ke savana Kenya. Ya, itu dia rangkuman berita dunia yang kita bawakan kepada anda sepanjang minggu ni lah. Jadi, untuk kita terus bercerita mengenai pilihan raya umum ke-15 yang akan berlangsung pada 19 November nanti, setiap kali musim berkempen ni akan ada janji-janji daripada pemimpin setiap parti. Ya, betul. Dan pastinya kita nak tahulah sama ada janji itu ditepati ataupun janji berulang terpulang kepada anda sebagai rakyat untuk memilih calon yang dirasakan sesuai. Ya, jom kita saksikan VT ini. Bersama kami di MSI dan inilah dia MSI. Kalau tadi kita dah cerita pasal PRU, boleh je tiba-tiba di penghujungnya kita tukar cerita pasal itik. Sebab kita nak cerita mengenai seorang pengusaha homestay yang ada videonya menunjukkan itik menetas. Dah pun tular sebenarnya. Kami cuba mendapatkan secara dalam talian. Ini dia Cik Zakaria Nazir bersama itik-itiknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Zakaria? Sekarang ni berada di mana? Boleh kongsikan? Sekarang saya ada dekat Pendang, Kedah. Oh, Pendang, Kedah. Itulah itik-itiknya. Ya. Okey. Berapa ekor yang menetas tu dan berapa ekor yang dapat survive? Menetas semua 13. Tapi hingga 7 saja. Okey. 6. Cik Zakaria, boleh kongsikan kisah anda sebenarnya dah tular berkenaan dengan mengusahakan homestay, tiba-tiba diberikan rezeki dapat sepapan telur yang menetas, kemudian ada 13 ekor anak itik. Boleh cerita tak bagaimana situasi itu berlaku sebenarnya? Dia guest tu dia tinggal telur dekat homestay itulah. Lepas tu saya tanya lah dia nak ambil balik tak, dia cakap tak apa, tinggal dulu sebab nanti dia nak datang balik. Okey lah, tinggal lah. Lepas tu saya tanya dia nak letak dalam peti ais ke tak. Lepas tu dia cakap tak payah letak sebab dia nak guna untuk umpan mancing je, bukan untuk makan. Lepas tu kebetulan sepanjang dia tinggal tu memang saya letak dekat homestay tu lah, tapi tak ada orang, tak ada guest lain yang nak masuk. Saya biar je tu. Bila dapat tahu tu dia dah mula menetas tu? Tak tahu pun dia menetas. Hari apa? Dekat tu tak silap 5 hari bulan kot. Saya pergi nak tengok homestay tu lah, nak check homestay. Lepas tu buka pintu ada macam bau pelik. Memang saya tak terfikir lagi time tu itik tu nak menetas. Saya ingat tu pecah busuk kan. Lepas tu sekali pergi check, ada ni itik. Tak pasal-pasal kan? Dah kena jaga pula itik. Jadi, Cik Zakaria, apa yang Zakaria nak buat dengan itik ni? Belum lah kot. Belum. Ada maklumkan tak kepada mereka yang datang menetap di homestay tu, daripada sepapan telur tu dah menetas jadi itik, dia
Tak ada ke datang nak ambil ke atau macam mana? Saya try kontak tapi tak dapat. Oh, tu memang rezeki lah Kalau itik ni tak kontak dia tak, saya WhatsApp tak balas, call tak masuk. Saya jadi bapa itik lah sekarang. Dan orang kata bapa sebenar dia, apa ni, ibu bapa sebenar dia abaikan dia. Mak bapak kami buang, saya lah rasa belum. Ya. Okey, memelihara anak itik ni bagaimana mungkin kalau boleh kongsikanlah, peganglah sikit salah satu atau salah seekor anak itik tu, kita nak tengok. Ada nama ke? Tak bagi nama lagi. Ini yang film. Oh. Okey. Dia dah ada bonding Dia dah rapat dah. Makan apa agaknya? Beri makan apa tu Cik Zakaria untuk anak-anak itik yang tinggal 7 ekor ni? Saya bagi makan dedak je lah. Dedak lah macam biasa. Tapi adakah Zakaria cari Google ke, orang kata cara-cara untuk memelihara itik? Ada tak cari tahu benda tu semua? Memang Google lah macam mana nak bilang, tak pernah beli itik. Okey. Ada yang komen dekat video TikTok tu, ada yang komen macam nak bela pagi. Lepas daripada Cik Zakaria, lepas daripada pengalaman, dan saya kira ini dah memang tular kan, semua orang pun dah bagi komen. Ada perancangan ke lepas ni memang nak menternak itik ke kan? Sebab bila tengok tu mungkinlah terdetik hati nak jadikan dia sebagai ternakan ke selepas ni. Ada tak perancangan? Alang-alang dah buat homestay tu. Tak ada perancangan. Memang tak. Sebab saya mengajar cikgu. Tapi nak beri itik susah lah. Okey, jadi kalaulah lepas ni ada orang yang offer dekat Encik Zakaria, saya nak hantar telur-telur itik ni Encik Zakaria, jagalah. Macam mana? Adakah Zakaria akan menerima untuk menambah jumlah itik? Tak kot. Tapi kalau ada dalam kalangan mereka yang menonton ni, tiba-tiba rasa boleh ke saya nak ambil anak itik ni nak bela, Encik Zakaria izinkan tak? Macam sayang pula. Tu dah bonding tu. Sayang Dah ada rasa sayang tu, maksudnya kena teruskanlah bela itik tu. Lepas ni mungkin Encik Zakaria tukar bisnes, bukan homestay for people. Bukan tukar, tambah. Tak, homestay tu dia tukar untuk itik. Okey Encik Zakaria. Terima kasih. Semoga dapat membela itik tu, menternak itik tu dengan tahu bertambah rezeki. Dengan dengan baik kan. Semoga itik-itik itu dapat membesar lah, menjadi itik-itik yang hebat. Ada bapak baru katanya. Okey, itulah cerita di MSI hari ini. Banyak inspirasi yang kita dapatkan. Terima kasih ucapkan kepada Encik Zakaria Nazin. Cerita bersama itik. Tadi kita ada cerita juga mengenai PRU bersama dengan perunding keselamatan cyber dan juga anak autism yang hebat yang belajar PhD di IIUM. Memang sangat-sangat hebat. Moga-moga memberi manfaat untuk semua atas perkongsian kami bawakan selama 1 jam ini. Jangan lupa kesetiaan anda esok juga di hari Jumaat. Kita ada segmen soal wang dengan topiknya tukaran wang asing. Yes, memang sangat-sangat best topik esok. Jangan lupa untuk bersama dengan kami di MSI pukul 9.30 pagi di TV3. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.